Merdeka! 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 Begitulah penerangan yang cukup jelas daripada Prof tentang apa yang kita bincangkan. Cuma untuk siri yang pertama ini, Prof, untuk soalan yang terakhir, mungkin Prof boleh cerita sedikit bagaimana tentang kemerdekaan itu ataupun kemerdekaan negara kita ini dicapai. Silakan. Boleh. Okey, kemerdekaan kita pada 31 Ogos 1947. Tapi bila kita bentuk Malaysia pada 16 September kan 1963. Jadi kita ada isu hari masa dulu, hari kemerdekaan itu Sabah Sarawak merdekanya lambat kan? Dia 1963 merdeka. Jadi ada pula nak namakan Hari Malaysia. Jadi bagi saya kemerdekaan itu semua orang tahu cerita tu. Tapi saya nak kupas makna kemerdekaan. Pertama sekali ialah tentang perpaduan negara. Ya. Kemerdekaan ini sebenarnya telah mengasaskan suatu kerjasama kaum. Memanglah kaum itu Persekutuan Tanah Melayu kan. Lepas itu baru Sabah dan Sarawak. Yang penting ialah perpaduan kaum. Kerjasama kaum dalam politik. Apa yang Tun Abdul Rahman buat ialah menubuhkan satu parti yang dinamakan Parti Perikatan pada tahun 1955. 55 bukan 52. 52 itu adalah kerjasama UMNO MCA dalam pilihan raya bandaran, Municipal Council election, dalam state election dan juga dalam Majlis Perundangan Persekutuan di election 1950. Jadi bila kita nak ada pilihan raya 1955 bulan Julai, barulah MIC masuk Perikatan MCA UMNO dan akhirnya jadi Parti Perikatan. Berikat. Parti Perikatan mana dia ikat tau antara satu sama lain. Dia asing-asing. Ya, dia macam kita ada bunga-bunga ros, kita ada bunga melo, kita ada bunga kenanga. Kita ikat batang. Itu perikatan. Ya, dia bukan bersatu, tidak. So makna masing-masing ada identiti sendiri, ada ciri-ciri perlembagaan sendiri. Tapi mereka bergabung sebagai satu pakatan untuk mereka sama-sama bekerjasama dengan dasar-dasar tertentu, dasar-dasar lain yang dibina. Tapi individually atau secara individunya mereka tidak menyatu di antara satu sama lain, tidak. So Tengku Abdul Rahman telah gunakan konsep itu. Kenapa Tengku Abdul Rahman buat konsep itu? Datuk Onn Jaafar telah cadangkan satu parti yang dinamakan Independence of Malaya Party atau Parti Kemerdekaan Melaya, INP ya, Parti Kemerdekaan Melaya, gabungkan semua kaum dalam satu parti. Semua kaum dalam satu parti. Tapi masa itu soal kepekauman ini sangat tebal. Kita baru lepas komunis, bukan lepas komunis, kita tengah darurat. Ya, jadi masing-masing belum lagi disatukan. You tengok, kita merdeka 57. Sampai hari ini orang masih lagi bersifat kepekauman. Kan, jelas kan, berapa puluh tahun? 61 tahun, 63 tahun. Ya, masuk ni 64. Tapi ini tahun 40, tahun 50, tahun 51, 52. Ya, orang tak boleh nampak bahawa kita kena kerjasama dengan kaum lain. Kita nampak, aku Melayu. Ini parti aku. Sebab itu Datuk Onn gagal. Datuk Onn cadangkan UMNO dibuka kepada orang bukan Melayu. Tahu? Tahun 51. Datuk Onn cadangkan. Sebab dia kata, akhirnya besok kita merdeka sebagai bangsa majmuk. Sebagai satu negara majmuk. Maknanya semua kaum duduk sama. So Datuk Onn kata elok kita jadikan dia dalam sebuah parti. Ya, jadi IMP itu adalah tujuannya menggabungkan semua orang. Melayu, Cina, India. Ya, tetapi bukan semua pemimpin sokong. Datuk Onn keluar daripada UMNO ya untuk libatkan diri dalam IMP. Tapi Tan Cheng Lock tidak. Tan Cheng Lock yang sokong Datuk Onn tapi masih jadi Presiden MCA. Tahu? Begitu juga MIC. Mereka tak keluar parti asas-asas tapi Datuk Onn sanggup berkorban tinggalkan UMNO kerana percaya idea satu parti untuk semua kaum. Jadi Datuk Onn tubuhkan parti itu dan dia gagal dalam pilihan raya 52, maka dia tubuhkan parti negara. Ya, parti negara. Sebabnya apa? Masih lagi mengamalkan satu parti untuk semua kaum. Tetapi orang Malaysia, orang penduduk Tanah Melayu pada masa itu tolak perpaduan dalam satu parti atau kerjasama dalam satu parti. Mereka mahu mengekalkan parti-parti itu ikut kaum. UMNO untuk Melayu, MCA untuk Cina, MIC untuk India. Itulah yang berlaku. Jadi hari ini you nak cakap soal perpaduan, Tok Nenek kita sebenarnya menolak perpaduan itu dalam satu parti. Dan banyak yang terkorban. Salah satunya Datuk Onn Jaafar yang terkorban. Datuk Hamzah Abdullah, EEC Turai Singgem. Semuanya terkorban. Tapi yang naik ialah Tengku Abdul Rahman dengan idea baru, menggabungkan semua parti-parti dengan identiti masing-masing kekal, tetapi di peringkat atas kita ada Alliance Council atau
Majlis Perikatan, mereka buat keputusan-keputusan yang umum yang boleh diterima oleh semua pihak. Dan inilah cara kemerdekaan itu dicapai. Kita tidak menyelesaikan soal perpaduan, ya, yang selama ini memang British sengaja biarkan, sengaja British buat divide and rule, tetapi bila kita merdeka, kita tak ada selesaikan perkara itu. Berbeza dengan Indonesia, ya, bila dia nak merdeka, satu bangsa, satu negara, satu bangsa, satu bahasa, kan? Satu bangsa Indonesia, satu negara Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Semua orang yang bukan rakyat tempatan disuruh tukar nama, dipaksa masuk sekolah kebangsaan, satu je sekolah kebangsaan dia, ya, dan mengikut semua dasar-dasar negara. Hari ini Indonesia bersatu. Itu juga Thailand. Dan hari ini kita nak kata kenapa Indonesia begitu? Sebab kita dalam sejarah kita telah buat langkah yang membenarkan kepelbagaian. Jadi perpaduan sangat penting. Sebab itu kita selalu ada isu 13 Mei kan, 69. Itu kemerdekaan ini dengan 69 bila kita dapati pergaduhan Melayu Cina. Kenapa? Sebab masing-masing rasa bahawa kaum ini mencabar ini dan ini mencabar ini. Dan kita mau pertahankan hak kita. Itulah dia. Ya, maka kita akhirnya bergaduh pun, berlaku darurat. Dan kita berlaku peristiwa Kampung Medan. Ingat tak? Benda tu sebenarnya pergaduhan budak-budak gangster aja. Ya, bergaduh sama sendiri. Lepas tu dia jadi isu nasional. Kan? Ingat peristiwa Kampung Medan. Hari ini kita mesti ingat. Ya, masyarakat majmuk Malaysia memang dah terbentuk. Tetapi perpaduan kita itu mesti kita waruk. Sebab itu bila lepas 13 Mei, kerajaan telah tubuhkan Kementerian Perpaduan Negara. Betul kan? Dengan Tun Sambantan sebagai dia punya menteri yang pertama. Lepas tu Jabatan Perpaduan Negara terus dijalankan sampai hari ini. Lepas tu kita dapati soal perpaduan sampai hari ini lah. Lepas tu kemerdekaan kita juga bukan saja di asas perpaduan, tetapi kerjasama politik. Ini sangat penting. Kerjasama politik ini ialah bagaimana Tengku menggabungkan 3 parti utama. Tetapi berlaku 13 Mei kan? Maka Tun Abdul Razak sebagai Perdana Menteri yang baru, dia menubuhkan Barisan Nasional. Menggabungkan 9 dua parti, lepas tu 14 parti join. Ini adalah satu cara untuk Tun Razak almarhum membahagikan kuasa politik itu kepada semua kaum-kaum di Malaysia. Dan ini satu cara dan Tun Razak buat perkara itu. Dan Malaysia selamat, tenang, tenteram. Sampailah kita kata pilihan raya 14 2018, maka kita dapat bergolak. Bagi saya ini adalah, kalau kita baca sejarah, ya, sebenarnya inilah adalah unsur-unsur yang menunjukkan bahawa kita belum merdeka. Tahu, kita belum merdeka. Sebab kemerdekaan yang kita maksudkan di sini ialah kita rasa kita tak mau ditakluk. Tetapi sekarang kita pula mau menguasai, ya, mau menguasai kuasa politik sehingga kita tak mau membiarkan perundingan, kita kata kerjasama itu berlaku. Tetapi itulah kerjasama pun kalau nak berlaku mesti juga dengan cara yang boleh win-win situation. So maknanya jadi pemimpin mesti terbuka. Ya, macam Tengku Abdul Rahman. Memang dia untungnya Tengku Abdul Rahman ni dia anak raja tau. Saya nak singgung sikit. Kenapa Tengku Abdul Rahman jadi Presiden UMNO kedua? Kerana Raja Melayu hantar Tengku Abdul Rahman untuk kita masuk jadi pemimpin UMNO kerana UMNO di bawah Dato' On telah mula radikal sikit, ya. Dato' On telah bercakap soal election. Raja mungkin kuasa feudal mungkin akan terhakis. Ini membimbangkan. So Tengku telah datang, Tengku sebagai kerabat raja, dia adik Sultan Kedah, Tengku Malaysia, maka dia telah datang. Jadi bila dia sebagai seorang kerabat raja, semua pemikiran orang Melayu, leadership Melayu, rakyat Melayu semua patuh pada dia. Sebab itu Tengku Abdul Rahman sebenarnya memang Tuhan takdirkan untuk mengetuai Parti Perikatan beberapa tahun awal kemerdekaan itu kerana masa itu sangat krusial dan semua orang dengar cakap Tengku. Betul. Semua orang dengar cakap Tengku. Ya, begitu juga kita kata misalnya kita masa Tengku juga kita ada Ganyang Malaysia daripada Sukarno kan. Kita ada konfrontasi Indonesia. Ini juga dapat Tengku atasi dengan kerjasama daripada Tun Razak, Tun Adam Malik dan juga Amerika. Minta maaf ya, Amerika yang telah menurunkan Sukarno, menaikkan Suharto. Nah, ini politik dunia. Jadi maknanya sekarang survival Malaysia ini bukan kita seorang. Tahu, survival Malaysia ini bergantung kepada faktor-faktor luar juga. Nah, dan lepas tu berjayanya Amerika atau kuasa barat mengawal kuasa komunis. Parti Komunis Indonesia yang baru berontak dengan kisah lubang buayanya, dengan kisah kita kata pembunuhan panglima-panglima Indonesia kan tentera. Lepas tu kita dapati kerjasama Parti Komunis Indonesia dengan Parti Komunis Melaya. Nah, ini sejarah. Kita dapati pemimpin Parti Komunis Melaya macam Samsia Pakis datang ke Indonesia
untuk membantu Soekarno mengganjang Malaysia. Dan benda itu berlaku. Dan akhirnya Amerika campur tangan, hantar kapal perang, Soekarno terpaksa turun, Aidit ditangkap, Supandrio ditangkap, Soekarno telah diturunkan, naikkan suara. Ya, seorang tentera. Itu campur tangan luar tu. Jadi kita kena sedar. Sebab itu kita ni kena sayang negara kita. Apa pun kita buat untuk negara kita, tetapi kita kena pandai mengimbangkan ya, perkara-perkara itu. Jadi untuk kemerdekaan kita yang berkekalan selama ini, inilah perkara-perkara yang telah dilakukan oleh para pemimpin kita yang rakyat mungkin tak faham, mungkin tak jelas, dan mungkin juga kita kata terpengaruh dengan idea-idea tertentu, tetapi bagi sebuah negara, integriti dia kena ada. Jadi Tengku Abdul Rahman Tun Abdul Razak adalah negarawan-negarawan yang hebat ya. Walaupun juga ada juga kelemahan, tapi bagi saya mereka adalah pioneers ataupun perintis kepada kemerdekaan kita yang bukan mudah tahu untuk kita tatang, bukan mudah untuk kita imbang. Penubuhan Malaysia adalah satu penubuhan yang juga disokong oleh bangsa bersatu, disokong oleh juga Amerika, Britain, kerana mereka mahu menjaga kepentingan ekonomi mereka di sini. Dan juga keselamatan strategi. Mesti ingat, ya, Indonesia, Malaysia dan Burma dan sebagainya, ini kita rasa negeri-negeri bekas jajahan takluk British dan Belanda, barat kan? Sekarang misalnya kita dapati mereka kena jaga. Buktinya sekarang saya nak kaitkan. Hari itu Spratly kan telah dirampas oleh China, dia dah buat satu pengkalan tentera yang luas. Dan Amerika masa itu sebab bergaduh dengan Trump tak kisah, ke China telah berjaya. Tapi Joe Biden kemudian hantar kapal perang Amerika, British hantar kapal perang dia, itu juga dengan Jerman hantar kapal perang dia, ya. Jerman ada tidak tak tahu, tapi British dengan Amerika hantar kat situ. Jadi ini warning kepada China supaya jangan pandai-pandai sangat ataupun jangan terlalu overconfident bahawa kawasan Asia Tenggara ni tidak dilindungi oleh kuasa barat. So, kalau dulu kita ada blok komunis dengan blok barat, hari ini kita ada blok apa? Kuasa-kuasa besar. Ya. Dulu barat cuba menghancurkan komunis, dapat diatasi dengan perang dinginnya dan sebagainya. Tapi hari ini kita tak ada lagi barat timur, tetapi timur dengan barat, China dengan pos-pos besar yang lain. Sebab China mula melaksanakan penjajahan ya, secara jelas dari segi ekonomi, dari segi tenaga buruh, dari segi pembelian wilayah, dari segi loan ya kepada negeri-negeri kecil. Ini adalah satu strategi politik dunia. Jadi Malaysia kena faham tu. Sebab itu orang ramai mungkin bercakap lepas tangan itu lepas laku. Tapi sebenarnya sebagai pemimpin kita kena jaga. So jadi kemerdekaan yang kita dapat ini adalah satu perkara yang telah diusahakan dengan mengambil kira semua perkara. Ya. Lepas tu kemerdekaan juga mengajar kita supaya kita memang perit ya, supaya kita memperkasakan ekonomi dalaman. Ya, memperkasa ekonomi dalam. Tapi masa kita mereka tak ada duit. Tengku terpaksa pinjam daripada Britain. Kalau tak silap saya 250,000 masa itulah untuk bangun stadium Merdeka. Kita tak ada stadium. Nak istiadat Merdeka tu yang Tengku laungkan 7 kali tu. Tak ada stadium. So kena pinjam. So itu masa tu. Sekarang kita dah ada ekonomi, tetapi itulah ekonomi ni sangat penting supaya kita tidak ditakluk oleh mana-mana pihak. Ya, takluk mana-mana pihak. Sebab itu saya ingat masa Tun Mahathir dia jadi PM, dia menolak kita berhutang dengan IMF. So jadi bagi saya kemerdekaan yang kita dah tercapai hari ini ialah sesuatu yang mesti kita nilai dari segi sejarah. So macam kerjasama kaum kita teruskan, kerjasama parti-parti politik kita teruskan. Ini dah dibuat oleh Tun Abdul Rahman. Lepas tu kerjasama masyarakat rakyat kita teruskan walaupun kita ada 13 Mei. Tapi kerajaan mesti berusaha membetulkan. Apa dasar yang 13 Mei kerajaan buat yang berkesan? Ialah dasar ekonomi baru. Saya ingat. Dasar ekonomi baru itu membela orang-orang Melayu, pribumi atau bumi putra yang miskin, yang tak ada pendidikan, yang duduk luar bandar, tak ada pasarana dan sebagainya. Akhirnya melalui dasar ekonomi baru perkara itu dapat dibagi. Dan akhirnya kita dapat satu keadaan yang lebih kuranglah, bukan sama rata pun. So, maknanya sekarang kerjasama kaum ini sangat penting. Atau kita buat kita hormat agama orang, hormat tu, tapi hormat juga hak-hak asasi yang telah atau perlindungan perlembagaan yang telah diberi kepada kaum-kaum tertentu macam orang lain. Dasar ekonomi baru yang dibuat di bawah kedudukan istimewa Melayu, kan? Pasal 153. 153. Dasar ekonomi baru itu yang dibuat oleh Tun Razak, dilaksanakan oleh Tun Hussein On, dilaksanakan oleh Tun Mahathir.
oleh Pak La habis dah. Ya, dia sampai 1990 kan. Masa Tun Mahathir benda tu dah habis. Tapi Datuk Seri Najib bawa semangat itu terusan. Itu yang kita ada BRIM dan sebagainya. So bagi saya inilah kemerdekaan kita sebenarnya telah disusun dengan, telah ditatang dengan itu. Jadi bila jadi pemerintah sekarang atau pentadbir sekarang, pemerintah dia raja ya aku. Jadi pentadbir sekarang, parti-parti yang menang dia kena ambil kira ni. Ya. Sebab tak mungkin dan 64 tahun merdeka besok kita akan berdarah macam tahun 45 ya. Parti Komunis Melayu Bintang 3 membunuh semua orang yang dianggap baik di Jepun, atau 13 Mei ya. Ataupun nanti kita tak mau benda tu berlangsung. Sebab kita patut lebih matang. Itu sebab bagi saya peranan pendidikan pentinglah, dan juga peranan apa kita kata kecerdikan rakyat Malaysia pun penting, bukan pakai emosi. Sebab itu bagi saya kemerdekaan kita sebenarnya ialah salah satu peranan yang penting kita main ialah mendukung perlembagaan negara. Kalau you nak buang perlembagaan negara kita mesti ingat ada pihak tak puas hati kan, ada pihak akan mempertahankan. So pergaduhan. Sebab itulah cara yang terbaik ialah semua rakyat Malaysia, terutama generasi muda, ya, faham tentang sejarah negara kita, faham tentang cara kita mendapatkan kemerdekaan, dan jauhkan elemen-elemen politik melagu-lagukan rakyat, ya, yang menjadi pendekatan, ya, setengah parti-parti politik. Tetapi apa yang ada dalam perlembagaan, saya harap terlanjur kita bercakap soal kemerdekaan, kita kena kukuhkan perlembagaan kita kena hormat perlembagaan kita, ya, dan saya percaya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu sebagai Raja Pemerintah di peringkat negeri adalah mereka yang bertanggungjawab kepada mengekalkan, menjaga dan mendaulatkan kemerdekaan negara kita dan kedaulatan. Baik Prof, maknanya apa yang saya faham dari penjelasan tadi, kemerdekaan negara kita ini dicapai adalah melalui perpaduan. Yang pertama melalui perpaduan, yang kedua adalah persepakatan antara kaum dan peranan para pemimpin pada ketika itu. Baik Prof, terima kasih Prof. Demikianlah saudara-saudari yang saya hormati sekalian, perbincangan kali ini yang telah menyentuh beberapa aspek penting sejarah negara sehingga negara mencapai kemerdekaan. Masih banyak lagi yang akan Prof bicarakan, sebagaimana selanjutnya negara memulakan langkah sebagai negara yang merdeka, terutama dalam memupuk perpaduan di kalangan rakyat yang berbilang bangsa. InsyaAllah, sekian, jumpa lagi dan terima kasih.